Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Sehari dua ni kan Nina banyak sangat terima request untuk cerita pasal seorang influencer Hong Kong yang kena rebus tu. Yang DM, yang tag, yang komen-komen semuanya Nina dah baca. Dan hari ni Nina akan ceritakan semuanya. Tapi kes ni sebenarnya masih lagi dalam siasatan. So Nina tak dapatlah cerita apa yang terjadi selepas ni. Nina boleh cerita setakat apa yang Nina dapat je lah. Jadi kalau korang nak tahu latest update tentang kes ni, korang kena follow berita lah, okay? So without wasting any time, let's get started. Sekarang ni memang trending tentang seorang influencer Hong Kong yang bernama Abby Choi yang berusia 28 tahun. Kalau korang buka je Facebook ke, TikTok ke ataupun Instagram, semuanya cerita pasal dia dengan suami dia. Sebenarnya kan apa yang terjadi sampai kes dia ni boleh viral dekat Malaysia, sedangkan kita sendiri pun tak kenal siapa dia kan. Kes ni jadi hangat sebabnya dia ni telah ditamatkan hidup dia oleh suami dia sendiri. Dan part yang paling tragis tu kan, badan dia kena kerat-kerat macam potong ayam tu, dan lepas tu dia direbus. Scary. Kalau korang ada baca news kan, dikatakan kepala dia ni telah dijumpai dalam salah satu periuk sup dalam sebuah rumah flat. Sebelum Nina cerita yang lain-lain tu kan, Nina akan kenalkan dekat korang siapa dulu Abby Choi ni. Abby dikenali sebagai fashion influencer dan dia mempunyai 110k followers di Instagram sekarang ni. Sebelum kes ni meletup dan viral, dia ada dalam 80k followers. So biasalah bila benda ni dah viral satu dunia, ramailah yang follow untuk mengucapkan takziah dekat dia. Sebenarnya kan 2 minggu yang lepas, baru-baru ni je dia jadi model dalam sebuah majalah dan muka dia tu terpampang sebagai muka depan majalah fashion dan gaya hidup mewah L'Officiel Monaco. Dengan rupa dia yang cantik, menarik, tertarik, kau memang the bomb, orang kata perfect lah rupa dia tu. Lepas tu pandai pula menggayakan pakaian, menjadikan Abby ni mendapat tempat dalam dunia industri. Biasanya Abby memang akan terima banyak job sebagai model, sebabnya dia di antara yang paling top dan paling berpengaruh. Dikatakan juga dia ni bukan setakat famous dekat Hong Kong je tau, tapi dia ni macam level-level antarabangsa lah. So boleh dikatakan juga yang dia ni famous di seluruh dunia. Abby juga merupakan salah seorang peserta tetap untuk Paris Fashion Week dan dia ni pernah masuk majalah famous macam Elle, Vogue dan juga Harper's Bazaar. Kemudian pada tahun 2016, Abby ni telah berkahwin dengan seorang lelaki yang bernama Alex Kwong dan diorang ni telah mempunyai 2 orang anak. Tapi hubungan diorang ni tak kekal lama dan diorang telah bercerai. Bila diorang bercerai, kenapa diorang bercerai tak dinyatakan sebab Nina memang tak jumpa bila cari. Family sebelah ex-husband dia ni ataupun si Alex ni mempunyai bisnes macam restoran dan diorang ni merupakan pengasas kepada Tamjai Yunnan Mission. So far itu je maklumat yang Nina dapat tentang Alex dan juga Abby. Sampai dah pada 21 Februari tahun 2003 yang dulu ni kan, dia telah dilaporkan hilang secara tiba-tiba. Sebelum dia hilang tu kan, dia sempat berjumpa dengan bekas abang ipar dia tau. Kalau korang nak tahu, bekas abang ipar dia ni dulu pernah bekerja sebagai driver kepada Abby. Dan selepas tu Abby ni sepatutnya pergi ambil anak dia tau, tapi pada hari tu dia tak pergi ambil dan telah dilaporkan hilang sejak dari hari kejadian. Dalam CCTV juga telah menunjukkan ada seorang lelaki ni kan yang mengekori dia dari belakang dengan membawa sebuah kotak plastik putih. Bila polis dapat report yang mengatakan Abby hilang, diorang pun carilah Abby dekat tempat-tempat yang kemungkinan dia akan berada. Kemudian polis telah pun menjumpai jasad Abby di sebuah flat di Long Mei, daerah Tai Po. Tapi sayangnya pada masa tu Abby dah pun tak bernyawa. Dan rumah tu sebenarnya baru je disewa oleh bekas mertua dia beberapa minggu yang lepas. Ada yang Nina baca mengatakan family mertua dia baru je menyewa pada awal bulan Februari ni. Dalam rumah tu juga tak ada barang-barang perabot yang besar macam sofa ke, meja makan ke, tak ada. So macam rumah tu diorang tak tinggal sebenarnya, macam jadikan sebuah tempat persinggahan je. Tapi polis Hong Kong percaya rumah tadi tu sengaja disewakan untuk membuang jasad Abby dekat situ tau. So bila polis dapat masuk ke dalam rumah tu, diorang pun carilah geledah apa semua dan diorang terjumpa ada 2 periuk sup. Satu periuk sup kosong dan satu lagi periuk sup ni ada berisi sesuatu. Apabila diorang buka je periuk sup tu, diorang memang terkejut gila guys. Sebabnya dalam periuk tu ada kepala Abby dan juga tulang rusuk dia. Siapa je tak terkejutkan? Kau buka je periuk, kau nampak kepala orang macam tu. Ini lagi seram tau daripada nampak hantu. Masa polis jumpa tu kan, dalam periuk tu penuh dengan daging cincang. Tengkorak dia masih lagi okey, cumanya polis kata ada satu percubaan yang telah dibuat untuk menghancurkan kepala Abby. Ada part yang Nina rasa macam agak horror
raw sikit lah. Sebabnya bila polis buka ada kepala, tapi kepala dia tu memang tak ada rambut langsung. Maksudnya diorang dah cukur, diorang dah potong rambut dia. Korang bayangkan rambut dia yang panjang, lepas tu orang kata beralun, cantik apa semua tu kan, tapi telah bertukar menjadi botak. Lepas tu terjumpa dalam periuk. So maybe diorang nak rebus kot kepala dia, and then nak hancurkan isi daging semua dan tinggalkan kat situ je. Nina rasa lah. Bukan tu je, polis juga telah menjumpai ada daging cincang sikit yang bercampur dengan lobak merah dan juga lobak hijau. Dia nampak bergedil ke apa? Selain tu ada bahagian badan dia yang polis jumpa macam 2 kaki yang telah tersimpan di dalam peti ais rumah tadi. Manakala lengan dengan badan dia telah hilang, so masih lagi dalam siasatan polis. Polis masih lagi mencari. Dalam rumah tu juga polis telah jumpa pengisar daging, gergaji elektrik, baju hujan yang panjang, lepas tu sarung tangan, topeng dan juga handbag Abby. Tak lama lepas polis jumpa semua benda tu kan, polis pun buatlah penahanan ke atas bekas suami dia yang bernama Alex berusia 28 tahun dan dia telah dituduh atas tuduhan membunuh. Bukan tu je, ayah Alex yang berusia 65 tahun aka bekas mertua si Abby tu telah pun ditahan. Begitu juga dengan abang dia yang berusia 31 tahun dituduh atas kesalahan yang sama. Manakala mak Alex juga telah didakwa atas kesalahan mengganggu proses keadilan. Jadi satu family ni telah ditahan atas kesalahan yang hampir sama. Korang bayang satu family telah terlibat dalam kegiatan gila ni. Dan kalau korang nak tahu kan, polis telah mengesyaki bapa mertua Abby ni lah yang dalang segala-galanya. Dia lah yang plan semuanya. Dikatakan diorang sebelum ni ada isu sikit tau pasal duit yang berjumlah $100 juta Hong Kong. Sebelum ni Abby dengan ex-husband dia memang selalu bertengkar pasal ni. Dikatakan Abby nak jual sebuah rumah mewah yang dia beli atas nama pak mertua dia. So sebagai ganti, Abby katalah tak apa, saya akan jual rumah ni, nanti saya akan belikan rumah baru untuk ex-husband dia dengan family mertua dia tinggal. Ada yang mengatakan yang sebenarnya bekas suami dia ni adalah seorang penganggur dan Abby lah yang telah menanggung segala-galanya, termasuk Alex dan juga family mertua dia, bekas family mertua dia lah maksud Nina. So bila bekas pak mertua dia tahu yang si Abby nak jual rumah yang diorang tinggal tu, diorang macam tak puas hati lah, sakit hati lah tak bagi Abby jual. So masalah ni berulang-ulang kali timbul setiap kali Abby kata dia nak jual rumah tadi, dan Abby juga selalulah bertengkar dengan diorang ni semua disebabkan diorang tak puas hati dengan tindakan Abby yang nak jual rumah yang diorang tinggal tu, padahal rumah tu Abby yang beli. Akhirnya diorang telah melakukan sesuatu di luar waras akal manusia. Polis juga percaya apa yang terjadi dekat Abby sebenarnya telah pun dirancang dengan rapi oleh keluarga mertua dia sendiri guys. Dah tolong bagi rumah besar, tinggal dekat situ anak beranak apa semua. Abby ni sponsor apa bela A to Z, and then bila dia nak ambil balik hak dia, dia nak jual. Tapi masalahnya dia akan gantikan dengan rumah yang baru. Family mertua dia tak nak terima tau. Dasar manusia tak bersyukur betul. Geram. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina dapat kongsikan pada hari ini tentang Abby. Kes ni sebenarnya masih lagi ongoing, jadi Nina tak dapat nak cerita dekat korang lah apa yang terjadi dekat family mertua dia, husband dia, memang didapati bersalah ke ataupun apa hukuman yang akan dikenakan dekat dorang. Nina tak boleh nak cerita sebab Nina memang tak tahu lagi. Jadi kalau korang memang nak tahu apa yang terjadi lepas ni, korang kena selalu update lah pasal kes ni, okay? So satu kesimpulan yang Nina boleh katakan dekat sini, apa yang orang bagi dekat kita, kita kena bersyukur walaupun benda tu hanyalah sekecil-kecil benda. Bersyukur. Kalau dia datang nak ambil balik barang dia, just bagi je. Bila baca kes macam ni kan, tak patut langsung tau dia buat, sebab Abby tu dah tolong macam-macam dekat family mertua dia, tapi itu yang diorang balas dekat dia. Apa yang diorang buat tu memang tak boleh nak ungkap tau dengan kata-kata. Tak ada perkataan yang layak untuk Nina gambarkan dekat diorang tu sebab terlalu teruk. Jadi itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang dapatlah sedikit info tentang apa yang terjadi. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah sebagai tanda korang support channel ni, dan jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.